Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu, tetapi dia tidak berada bersama saya di studio. Kita akan sembang-sembang dengan tetamu ini melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Sazali Abu Bakar yang merupakan fellow di Akademi Sains Malaysia dan beliau juga merupakan pakar virologi dan juga pengarah HICO dan juga TIDRAC Universiti Melaya. HICO ialah Higher Institution Centre of Excellence, sementara itu TIDRAC ialah Tropical Infectious Diseases Research and Education Centre. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah anda juga boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak-banyak Prof kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini walaupun melalui Skype. Jadi mungkin di masa-masa yang akan datang Prof kena datang sendiri ke studio untuk bersama dengan saya, kerana itu mungkin saya juga dapat mengenali Prof lebih dekat lagi. Tapi ini satu isu yang menarik sebenarnya Prof ya. Kita bercakap tentang inovasi vaksin pandemik. Ramai yang kadang-kadang ingin mengetahui apa itu vaksin sebenarnya. Bagi orang biasa macam saya ingat vaksin itu adalah ubat. Itu ajalah yang kita tahu. Tapi dari pandangan Prof, apa yang dimaksudkan dengan vaksin itu, Prof? Vaksin itu sebenarnya lah sekarang ni ramai yang dah jadi pakar vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya dibangunkan kan untuk mengubat jangkitan. Ya. Dan kenapa vaksin? Tapi ianya adalah lebih pada mencegah. Dan kenapa vaksin itu penting, khususnya daripada perspektif kesihatan orang ramai sebenarnya, Prof? Vaksin ini amatlah penting kerana ianya melindung seseorang itu daripada terkena jangkitan yang lebih teruk dan juga boleh melindungi seseorang itu daripada menjangkiti orang yang lain. Dan bagaimana vaksin itu dihasilkan? Biasanya vaksin dia kalau ikut cara tradisional, dia dibangunkan dengan menekan mikroorganisma yang telah dilemahkan. Dan berapa lama agaknya sesuatu? Sekarang ni, kita dah ada teknologi yang terkini. Jadi kita boleh membangunkan vaksin hanya gunakan cebisan daripada sesuatu mikroorganisma itu saja. Berapa lama agaknya sesuatu vaksin itu dapat dihasilkan, Prof? Kalau kita menggunakan teknologi yang lama, dia boleh mengambil masa 8 hingga 15 tahun. Okey. Tetapi sekarang kita telah ada teknologi lebih terkini. Kita boleh membangunkan vaksin dengan kadar masa yang amat cepat ya. Baik, sesuatu yang kita dengar vaksin yang telah dibangunkan untuk penyakit COVID-19 ini. Betul. Vaksin boleh hanya mengambil masa tidak sampai 1 tahun. Okey. Okey, kita nak bercakap. Jadi teknologi itu adalah penting. Teknologi. Okey. Kita nak berkongsi sesuatu bersama dengan Prof sebenarnya. Bila Prof sebut tentang vaksin COVID-19 ini, COVID itu sendiri. Ini merupakan satu isu sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia lah, termasuk negara kita sendiri. Dan apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton sebenarnya? Apakah vaksin COVID itu sebenarnya sudah pun ada sekarang ini, sudah pun dibolehkan untuk digunakan dalam masa yang terdekat? Kerana kalau Prof lihat, ada terkeluar berita baru-baru ini macam negara UK misalnya, mereka telah pun mendapat
peruntukan ataupun mendapat supply untuk vaksin untuk COVID ini. Jadi apakah mereka boleh menggunakannya dan apakah ianya telah pun diluluskan sebenarnya, Prof? Kalau kita melihat pada laporan media, Ya. vaksin yang ada sekarang masih belum sediakan. Tetapi ia dibolehkan di sebuah negara. Tuan besar, dia panggil emergency use authorization. Okey. Dan saya difahamkan Jadi juga, bagi kita di Malaysia, kita tidak ada yang dipanggil emergency use authorization seperti di negara-negara atau. Jadi dalam kata pendeknya, kita masih belum sedia lagi untuk gunakan vaksin. Okey, Prof, ada sedikit gangguan sebenarnya daripada lontaran audio yang kami terima daripada pihak Prof. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kerana kita sudah bercakap sebenarnya tentang isu yang cukup penting, iaitu inovasi vaksin pandemik. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu inovasi vaksin pandemik. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Sazali Abu Bakar dari Universiti Melaya. Dan sesuatu yang menarik sebenarnya, seperti apa yang saya ingin kongsikan tadi bersama dengan Profesor, adalah tentang apa yang saya sebut tentang UK tadi, negara UK. Mereka telah pun menerima bekalan vaksin, dan dikatakan mungkin akan digunakan di penghujung tahun ini untuk diberikan dulu kepada frontliners. Tetapi sejauh mana vaksin ini berkesan ataupun tidak, itu adalah sesuatu yang perlu kita tunggu. Baiklah, kita mungkin akan hubungi sekarang ini yang berbahagia Profesor Dr. Sazali melalui telefon, kerana jelas bahawa ada sedikit gangguan apabila kita cuba mendapatkan reaksi daripada Profesor Dr. Sazali melalui kemudahan Skype. Halo Prof, kita kembali. Masih lagi ada gangguan sebenarnya. Jadi tak jelas ataupun tidak keluar suara daripada Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Dan kita juga ingin maklumkan kepada anda bahawa kerajaan kita juga melalui belanjawan 2021 juga telah memperuntukkan 3 bilion ringgit Malaysia untuk mendapatkan vaksin ini, dan kita mengharapkan bahawa ianya mungkin akan dapat disegerakan dalam masa yang singkat. Tetapi apapun, kita perlu berhati-hati kerana kita ingin mendapat jaminan bahawa vaksin yang akan kita perolehi nanti adalah merupakan vaksin yang genuine dan betul-betul dapat memberikan sesuatu yang positif kepada mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan kita juga sebenarnya mengharapkan bahawa semua pihak haruslah bekerjasama dalam soal ini, dan kita juga telah pun mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana beliau sendiri menyatakan bahawa bila bercakap tentang vaksin untuk COVID ini, ianya haruslah diberikan kepada semua negara tanpa mengira kedudukan sesebuah negara itu. Jadi kita harap ini akan dapat dilaksanakan, dan sudah banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang menyatakan bahawa mereka telah pun mengeluarkan vaksin COVID-19 ini. Di China misalnya dikatakan ianya telah pun mula digunakan, tetapi kita tak tahulah sejauh mana benar ataupun tidaknya, ataupun sejauh mana berkesannya ataupun tidak vaksin yang digunakan setakat ini. Baiklah, saya difahamkan Profesor Dr. Sazali sudah pun ada di talian kita. Jadi halo Prof. Halo, minta maaf kita ada gangguan sedikit dengan kalian ya. Itu betul. Jadi kita harap melalui telefon ini kita akan dapat mendengar suara Prof dengan lebih jelas lagi. Jadi kita kembali semula kepada persoalan yang menarik Prof. Berapa lama sesuatu vaksin itu akan dapat dihasilkan sebenarnya Prof? Sebenarnya kalau kita mengikut teknologi yang lama, ya, dia akan mengambil masa daripada 8 hingga 15 tahun. Oh, okey.
Ya, tapi macam seperti saya katakan tadi, kita Aha. sekarang ini dah ada banyak teknologi-teknologi yang lebih canggih dan yang terkini. Aha. Menggunakan teknologi ini, kita boleh mempercepatkan lagi waktu itu tadi, pembangunan vaksin itu. Contohnya kalau kita lihat sekarang Ya. penyakit pandemik COVID-19 ni, Ya. mereka telah berjaya membangunkan vaksin dalam masa tidak sampai setahun. Ya, jadi Ya. menunjukkan penggunaan teknologi yang terkini itu adalah amat penting. Tadi Prof, saya bangkitkan isu yang di UK sendiri mereka dikatakan sudah pun menerima vaksin untuk COVID ini dan mereka mungkin akan menggunakannya di penghujung tahun ini, terlebih dahulu akan diberikan kepada the frontliners yang terlibat dalam rawatan COVID-19 ini. Jadi apakah itu membuktikan bahawa sebenarnya vaksin COVID-19 ini sudah ada, sudah siap sebenarnya? Sebenarnya vaksin yang ada sekarang ni masih belum sedia untuk digunakan sepenuhnya. Tetapi kita lihat di setengah negara itu dia ada dipanggil emergency use authorization ataupun penggunaan vaksin secara terdesak. Okey. Ya, jadi negara-negara ini mereka membenarkan penggunaan vaksin itu untuk kadar yang tertentu saja. Okey. Jadi, tapi kita di Malaysia kita tidak ada yang dipanggilkan emergency use authorization lagi. Jadi bagi kita secara ringkasnya lah, secara pendeknya, kita masih belum boleh menggunakan vaksin yang telah ada pada masa ini. Menjadi satu isu yang dibincangkan dengan begitu meluas jugalah. Sebelum vaksin ini dapat digunakan, ada juga setengah pihak yang mula mempersoalkan apakah vaksin yang akan dikeluarkan nanti itu selamat ataupun halal, terutamanya untuk umat Islam, Prof. Isu halal tu, maka saya pun banyak komen-komen di media sosial dan sebagainya. Kalau kita lihat pembangunan vaksin yang pada masa ini kebanyakan vaksin yang telah dibangunkan juga tidak mahu menggunakan bahan-bahan yang boleh dikatakan tidak sesuai untuk digunakan di tengah-tengah masyarakat. Bukan sekadar halal. Ada juga bahan-bahan yang mungkin tidak perlu digunakan lagi buat masa ini kerana ia mempunyai hasil-hasil daripada haiwan dan sebagainya. Ya, silakan Prof. Jadi isu halal atau haram itu tidak timbul pada masa ini kerana kita tidak tahu apakah yang mengikuti kandungan vaksin yang telah dibangunkan. Tapi kalau kita lihat ada vaksin yang terhadapan pada masa ini, mereka adalah dibangunkan secara sintetik. Okey. Jadi bila sintetik itu maknanya diaturkan molekul-molekul. Jadi apabila diaturkan molekul-molekul itu, maknanya dia tidak ada menggunakan bahan-bahan daripada haiwan. Ada bahan-bahan sintetik. Jadi oleh kerana itu saya tidak nampak ada proses-proses yang boleh menimbulkan keraguan. Tetapi walau bagaimanapun, kita di Malaysia kita mempunyai agensi-agensi kerajaan yang tertentu yang memantau pembikinan vaksin itu sendiri, yang akan boleh menjelaskan lebih terang kepada rakyat apakah kandungan vaksin. Dari pengetahuan Prof sendirilah, antara negara-negara yang ataupun syarikat-syarikat di negara-negara tertentu yang mendakwa bahawa mereka telah pun berjaya mencipta vaksin ataupun membangunkan vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi bagaimana Prof melihat apakah ini dakwaan seperti ini sebenarnya boleh memberikan satu gambaran yang jelas bahawa mungkin dalam masa yang singkat ini kita akan memperolehi vaksin yang betul-betul sesuai untuk negara kita? Ya, bagi kita, sebab kita lihat kebanyakan vaksin yang telah dibangunkan di luar negara. Sama ada ianya sesuai untuk kita gunakan di Malaysia itu akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Kerana pihak Kementerian Kesihatan sendiri melalui
apa yang dipanggil National Pharmaceutical Regulatory Agency, ya, ataupun badan yang mengawal selia penggunaan vaksin ini, mereka akan memastikan setiap vaksin yang masuk Malaysia ini telah mempunyai data-data keselamatan yang cukup. Jadi bagi kita rakyat Malaysia, kita tidak perlu sekarang ini bergaduh sama ada vaksin itu sesuai atau tidak, sama ada vaksin itu boleh menyebabkan dipanggil adverse reaction dan sebagainya, sebab pihak Kementerian Kesihatan, NPRA contohnya atau khususnya, akan memastikan setiap vaksin yang masuk ke Malaysia itu sudah pastinya selamat dan mempunyai efikasi yang tinggi yang boleh digunakan oleh rakyat Malaysia. Tapi ada juga setengah pihak sebenarnya, Prof, yang meragui tentang keutamaan serta keprihatinan kerajaan di dalam keselamatan dan kesihatan rakyat, khususnya lah dalam menguruskan vaksin COVID-19 ini. Pandangan Prof dalam isu ini, Prof? Saya percaya bagi sesiapa, bagi mereka seperti saya yang telah kerap berhubung dengan NPRA atau bahagian regulatory pharmaceutical Malaysia ni, mereka adalah yang paling ketat dalam mengawal selia. Salah satu daripada agensi yang paling ketat mengawal selia keselamatan, bukan saja vaksin. Begitu juga dengan ubat-ubatan. Jadi kita rakyat Malaysia tidak perlu risaulah, saya rasa. Kita berilah kepercayaan sepenuhnya. Jika kita telah memberi kepercayaan sepenuhnya pada Kementerian Kesihatan untuk mengawal, merawat pesakit, begitu juga mereka akan menggunakan profesionalisme yang sama juga untuk memastikan vaksin yang dibenarkan masuk ke Malaysia itu selamat untuk digunakan untuk semua rakyat Malaysia. Okey, ini pun satu persoalan yang menarik jugalah, Prof. Mungkin saya boleh dapat pandangan ikhlas daripada Prof jugalah. Peruntukan 3 bilion yang disebut oleh kerajaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, apakah jumlah itu pada pandangan Prof mencukupi ataupun mungkin juga terpaksa ditambah daripada 3 bilion yang diperuntukkan dalam belanjawan 2021? Macam inilah Desa Kahwin. 3 bilion itu ada jumlah wang yang banyak. Sudah tentunya 3 bilion itu boleh digunakan untuk berbagai-bagai tujuan yang lain. Tetapi buat masa ini kita tidak ada jalan lain. Kita kena terpaksa memastikan vaksin itu cukup untuk kita di Malaysia. Kerana jika kita tidak membangunkan vaksin atau tidak membeli vaksin untuk kita gunakan, kemungkinan kita tidak dapat bersaing di peringkat antarabangsa tentang ekonomi kita. Contohnya, apabila vaksin telah digunakan di merata dunia, jika kita tidak mendapat vaksin dan tidak menggunakan vaksin, kemungkinan juga kita tidak boleh keluar negara ke negara-negara yang telah mewajibkan penggunaan vaksin. Tapi sungguh pun begitu, saya amat berterima kasih jugalah dengan kefahaman rakyat Malaysia menerima betapa pentingnya penggunaan vaksin itu sendiri. Tapi saya percaya, saya difahamkanlah, kalau saya tak silap, YB Menteri telah memaklumkan, kita akan hanya membeli vaksin itu jika vaksin itu sudah pastinya selamat dan boleh mempunyai pusingan ataupun mempunyai keuntungan kepada negara. Jika dia tidak berikan impak kepada negara, kemungkinan juga vaksin itu tidak dibeli. Jadi walaupun harga 3 bilion itu adalah banyak, tetapi pada jangka panjangnya mungkin dia boleh menjimatkan kita dalam bidang ekonomi kita. Tapi tentunya ini adalah salah satu daripada bagi saya lah, kegagalan kita membangunkan vaksin itu secara itu sendiri. Kita tidak bersedia membangunkan vaksin sebelum ini. Apabila kita tidak ada mempunyai keupayaan membangun sendiri vaksin kita, maka kita terdedah kepada keadaan seperti begini. Yang mana kita terpaksa membayar harga yang mahal. Contohnya 3 bilion yang Encik Sakawi sebutkan. Jika sekiranya kita mempunyai keupayaan membangun vaksin kita sendiri, saya percaya harganya akan lebih murah. Jadi ini adalah satu daripada pelajaran yang harus kita pelajari daripada wabak COVID-19 ini. Iaitu kita perlu mempunyai keupayaan membangun vaksin kita sendiri supaya kita tidak lagi
bergantung kepada keadaan seperti yang berlaku pada kita sekarang. Saya tertarik hati bila Prof sebut tentang keupayaan kita untuk membangunkan vaksin itu di negara kita sendiri. Apakah kita tidak ada sebenarnya pakar-pakar yang mungkin boleh melakukannya sebenarnya, ataupun apakah kita tidak mempunyai facilities yang mencukupi dan juga kepakaran yang mungkin terhad? Pandangan Prof? Kita di Malaysia, kepakaran kita memang lebih mencukupi. Kita punya ramai pakar yang mampu membangunkan vaksin itu sendiri. Okay. Tetapi apa yang kita tidak ada adalah keupayaan kita untuk bertahan lama di dalam bidang. Penduduk kita hanyalah kecil, 32 juta. Ya. Ya. Jika kita membangunkan vaksin, kos membangunkan vaksin, ya, jangka pendeknya adalah tinggi. Ya, sebab seperti saya katakan, kalau kita menggunakan teknologi lama itu akan mengambil 8 hingga 15 tahun. Ya, jadi jangka masa yang lama. Jadi jika kita nak berkecimpung dalam teknologi yang terkini, kita terpaksa mengeluarkan wang yang tinggi juga, belanja yang tinggi untuk menjalankan penyelidikan dan sebagainya. Ya, jadi kita pada masa dahulu mengambil jalan mudah. Ya, di masa kita ada kelebihan dana, kita berpendapat mungkin dengan dana yang kita ada, kita boleh membeli segala vaksin yang diperlukan. Tetapi apabila pandemik berlaku seperti ini, ya, kita telah tersentak bahawa walaupun kita ada wang, tetapi jika vaksin itu tidak ada, wang yang banyak sekalipun tidak ada gunanya. Ya, jadi sekarang kita telah belajar, yang saya harap pemimpin-pemimpin kita juga sedar akan kepentingan membangunkan keupayaan kita membuat vaksin sendiri, walaupun kos pada jangka pendeknya adalah tinggi. Tetapi demi untuk keselamatan negara, keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan masa hadapan, mungkin ini adalah titik permulaan bagi kita di Malaysia, kerajaan kita Malaysia, rakyat kita di Malaysia, menyokong usaha-usaha untuk mempunyai keupayaan membangunkan vaksin itu sendiri, untuk kita bersedia jika ada wabak pandemik yang akan datang. Okey, Prof, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Saya juga nak dapat pandangan Prof secara ikhlas lah. Kita harus salute tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan secara keseluruhannya dalam usaha untuk mengekang penyebaran penyebaran wabak COVID-19 ini. Dan pelbagai langkah telah pun diambil. Tetapi kalau kita lihat kebelakangan ini, Prof, ianya bukan menunjukkan tren menurun, tetapi kadang-kadang menunjukkan satu peningkatan yang agak mengejutkan kita. Ada yang sampai 4 digits dan sebagainya. Jadi kenapa ini boleh berlaku sebenarnya, Prof? Apakah kerana kita rakyat Malaysia masih lagi belum melihat pandemik COVID-19 itu sebagai sesuatu yang amat bahaya, dan kita juga tidak bekerjasama untuk memberikan mengambil segala langkah-langkah untuk menyekat penyebaran pandemik ini? Sekarang kita dah memberi jawapannya, ya. Seperti saya katakan, itu macam seperti saya kami katalah, untuk kita mengekang penularan penyakit ni, kita rakyat Malaysia terpaksa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Kerana masalah penularan penyakit COVID-19 ini bukannya masalah Kementerian Kesihatan, tetapi adalah masalah kita bersama. Betul. Jika kita gagal mengawal diri kita dari terjangkit dengan penyakit COVID-19 ini, jadi kita sendirilah yang bertanggungjawab. Kita melihatkan kepatuhan kepada SOP-SOP yang telah disediakan di kalangan setengah orang itu amat kurang. Dan mereka menjangkakan, memikirkan bahawa penyakit ini hanya terkena kepada orang lain, tidak kepada diri sendiri. Itu jadi masalah. Jadi sebelum kita berpisah dari udara ini, mungkin ada pesanannya ingin Prof kongsikan bersama dengan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Prof. Silakan. Saya rasa apa yang penting bagi kita adalah untuk bagi semua rakyat Malaysia memberi sokongan yang sepenuhnya kepada Kementerian Kesihatan. Saya bukan bekerja dengan Kementerian Kesihatan, tetapi apa langkah-langkah yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan, itulah yang terbaik. Yang keduanya, saya nak menyarankan supaya kita janganlah mendengar kabar-kabar berita WhatsApp ataupun yang berita-berita palsu, yang
meluas, yang tersebar meluas di media-media sosial ya. Saya sarankan dapatkanlah maklumat daripada sumber-sumber yang tadi, daripada mereka-mereka yang pakar ya. Sekarang ni saya risau sebab ramai sangat jadi pakar immunologi, pakar virologi, pakar vaksin ya. Yang tidak pernah belajar pun tentang penyakitnya, penyakit-penyakit ini. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Profesor Dr. Sazali Abu Bakar kerana sudi bersama kita. Tetapi sayang sekali Prof, kalau Prof ada di studio bersama dengan saya, mungkin ianya menjadi lebih menarik, lebih licin. Kita ada sedikit gangguan audio di sana sini, jadi kami memohon maaf kepada penonton kalau ianya a bit irritating sebenarnya kepada anda. Tetapi alhamdulillah kita mendapat penjelasan yang cukup jelas daripada yang berbahagia Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.